Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sahira Azira binti Asnizan dan rakan saya Nur Hamiza binti Muhammad Razali akan membentangkan tajuk Sunnah sebagai hukum sumber syarak. Definisi sunnah dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, sunnah berasal dari bahasa Arab dengan beberapa maksud. Antaranya, jalan, sirah atau tarikah sama ada terpuji atau tercela. Apabila dikatakan simpulan itu daripada ahli sunnah, bermaksud dia adalah daripada kalangan yang berada di jalan yang terpuji lagi lurus. Dari segi istilah, sunnah ialah setiap perkara yang diriwayatkan daripada Nabi SAW selain Al-Quran, sama ada kata-kata, perbuatan, pengakuan atau persetujuan yang sesuai dijadikan dalil bagi hukum syarak. Perbezaan hadis dan sunnah. Hadis adalah apa yang disampaikan oleh Nabi dan sunnah adalah berkaitan tentang peribadi Nabi di dalam hadis Nabi. Kedudukan sunnah dalam hukum syarak. Al-Sunnah di dalam urusan hukum syarak mempunyai peranan yang sama sebagaimana di dalam bidang-bidang ilmu Islam yang lain sebagai salah satu referensi tertinggi selepas Al-Quran Al-Karim. Cara Al-Sunnah dari sudut menerangkan hukum syarak terbagi kepada tiga. Pertama ialah menerangkan hukum-hukum yang sebenarnya telah jelas dalam Al-Quran. Kedua pula dengan menjelaskan hukum-hukum yang kurang jelas dalam Al-Quran seperti kenyataan umum Al-Quran dikhususkan oleh Al-Sunnah. Yang mutlak di dalam Al-Quran diperincikan oleh Al-Sunnah, manakala yang ketiga ialah menerangkan hukum yang tidak diterangkan oleh Al-Quran langsung. Jenis terbahagi kepada tiga, iaitu dari segi sabda, perbuatan dan takrir. Ciri-ciri sunnah dari sudut riwayat. Para ulama Hanafi membahagikan hadis yang ditinjau dari sisi periwayatannya kepada hadis mutawatir, masyhur dan ahad. Hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang turut kebiasaannya mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW oleh para sahabat atau kelompok orang ramai yang tidak sampai pada batas mutawatir. Kemudian diriwayatkan pada masa tabi'in dan masa tabi'-tabi'in oleh sejumlah orang yang sampai pada batas mutawatir. Ahad adalah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh sejumlah orang yang tidak sampai pada batas mutawatir dalam tiga masa. Sunnah menjelaskan lagi isi yang terkandung di dalam Al-Quran, yang di mana yang tidak dapat dilihat dengan zahir. Pandangan ulama tentang penerimaan hadis ahad. Majoriti ulama termasuk Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i dan Hambali menerima akhbar ahad untuk dijadikan dalil dalam beramal dan menetapkan hukum bila telah dipenuhi padanya syarat-syarat yang ditentukan. Syarat-syarat tersebut yang disepakati adalah: yang pertama, pembawa berita adalah beragama Islam. Yang kedua, pembawa berita itu sudah mukallaf. Yang ketiga, pembawa itu kuat daya ingatannya. Yang keempat, pembawa berita mempunyai sifat adil dan jujur. Pertama, bayan takkid, iaitu sunnah berfungsi sebagai huraian hukum di dalam Al-Quran. Kedua, bayan tafsir, iaitu memperincikan petunjuk di dalam Al-Quran. Berkaitan sunnah dengan realiti kehidupan manusia. Kehidupan manusia sentiasa berdepan dengan bentuk-bentuk perubahan dan perbezaan membabitkan masa, tempat, keadaan dan adat. Sebagaimana Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai antara sumber tertinggi hukum syarak juga sudah pasti menyerap masuk unsur-unsur realiti sosial manusia bagi memastikan arahan dan penetapan tersebut dapat dilaksanakan oleh mukallaf. Tambahan pula, pengambil kiraan realiti yang terlibat perbezaan keadaan antara waktu pengharusan dengan waktu penegahan telah mempengaruhi keputusan dan penetapan hukum oleh Rasulullah SAW. Hal itu cukup jelas tercatat di dalam nas hadis tersebut. Kesimpulannya, sunnah amat penting bagi umat Islam untuk dijadikan panduan dan haruslah umat Islam mempercayai
adalah